Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali kita. Okey, insya-Allah pada kali ini saya akan menceritakan tentang kaedah dan teknik untuk menghafal satu muka surat. Sebelum ini saya menceritakan tentang cara nak menghafal ayat. Sekarang kita nak cerita bagaimana nak mendapat kaedah dan teknik hafalan satu muka surat. Kaedah teknik dinamakan UA tahun 2020. Ya, sebelum tu jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan sharekan bersama like. Okey, terus tanpa buang masa. Untuk permulaan, langkah yang pertama kita akan buat pembahagian. Sebagaimana kita maklum, okey, satu muka surat ada 15 baris. Okey. Okey, kita ambil surah Al-Mulk, muka surat yang kedua. Okey. Seterusnya, dalam 15 baris itu dibahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian. So, ada 3 bahagian. Dan satu bahagian tu akan dapat 5 baris. Atau mungkin lebih sikit, ataupun mungkin lebih baris sikit. Buatlah pembahagian macam mana pun. Pastikan sampai habis ayat. Okey. Tapi nanti saya akan buat satu lagi video berkaitan tentang hafalan yang satu muka surat tu, satu ayat je. Dalam juzuk yang ke-3. Okay. Nanti saya buat video bagaimana buat pembahagian tu. Langkah kedua. Okay, sekarang kita nak menghafal pula. Kita akan menggunakan kaedah dan teknik UA yang sebelum ni saya guna bagaimana cara nak menghafal ayat. So, kita akan buat potongan pada bacaan panjang, dengung, tidak dengung dan mati. Okay. Boleh lihat di YouTube saya yang sebelum ni. Okey, pada potongan pada bahagian yang pertama ni ada 5 ayat. So kita akan hafal ayat yang ke-13. Kita akan hafal ayat 13, hafal dah, kita dah hafal, dah ingat. Saya tak akan ajar macam mana cara nak menghafal. Kita buat sekarang menceritakan tentang kaedah dan teknik untuk mendapat satu muka surat. Cara nak menghafal ayat tu video yang sebelum ni. Okey. Apabila kita dah menghafal ayat yang ke-13, kita dah ingat, kemudian kita terus masuk kepada ayat ke-14. Ingat? Okey, kemudian kita kena ulang balik ayat 13 dan 14. Okey, dah settle 13, kita masuk ayat yang ke-15 pula. Kita hafal dan kita ingat. Okey. Kita ulang balik pula start pada 13, 14, 15 pula. Settle dah. Kita dapat 3 ayat dah. Kan? Ayat yang ke-16 pula. Kita hafal dan kita dah ingat. Okey, kita ulang balik 13, 14, 15, 16. Ini ada satu proses untuk kita jangan lupa. Okey. Kan, kita mau balik pada ayat yang ke-17, kita hafal dan ingat. Dan kita ulang start pada ayat ke-13, 14, 15, 16, 17. Cukup 5 baris ataupun 6 baris 3. 5 baris sikit. Seterusnya, pada bahagian kedua, sama juga. Dia ada 4 ayat pula. 18 dah hafal, dah ingat. Kemudian ayat ke-19, dah ingat. Kemudian kita ulang balik ayat ke-18, 19. Kita hafal pula ayat ke-20. Kita ulang balik ayat ke-18, 20. Kemudian kita hafal pula ayat ke-21. Bagi ingat. Kemudian kita ulang balik pada ayat 18, 19, 20, 21. Okey, bahagian satu tu jangan sentuh. Kita dah settle bahagian satu. Okey, kita letak tepi dahulu. Kita hafal bahagian yang kedua. Okey, kita hafal bahagian kedua. Okey, dah settle. Jangan usik dah. Terus kita masuk bahagian ketiga pula. Bahagian ketiga ada 5 ayat. Ayat ke-22 kita hafal dah ingat. Ayat 23 kita hafal dah ingat. Kemudian kita ulang balik 22, 23. Jangan kita ambil balik yang bahagian kedua, bahagian satu jangan. Kita tinggal dulu. Bahagian satu, bahagian dua kita tinggal. Kita letak tepi dulu. InsyaAllah ingat lagi. Ambil bahagian ketiga pula kita hafal. Kemudian masuk ayat ke-24, hafal dah ingat. Ulang kembali ayat 22 sampai 24. Ayat 25 kita hafal dah ingat. Kita ulang kembali ayat 22 sampai ayat 25. Kemudian ayat ke-26 kita hafal dah ingat. Kita ulang balik ayat 22, 23, 24, 25, 26. Okey. Jadi kita dah ada buat pembahagian. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Untuk pesanan saya, bila kita dah ingat bahagian 1,
Apabila kita nak menghafal bahagian kedua, tolong jangan kita cuba-cuba nak ingat. Nanti kita akan tak fokus kepada bahagian kedua. Tolong fokus kepada setiap bahagian. Bila kita nak menghafal bahagian ketiga, kan? Jangan kita ingat balik bahagian 1, bahagian 2. Fokus pada bahagian 3 betul-betul. Okey, dah settle dah. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Sekarang kita masuk pada langkah ketiga, iaitu proses untuk melancarkan. Okey. Daripada 3 bahagian tu, kita kepada 2 bahagian. Okey. Bahagian pertama, kan? Tadi kita ingat 5 baris tadi kan? Sekarang kita berada lebih kurang dalam 8 baris. 8 baris. Kan? Bahagian kedua pun lebih kurang je, dalam 7 ke 8 baris. Okey, lancarkan bahagian 1, kemudian bahagian kedua. Okey, lancar dah. Okey, tadi dah bahagian 1, 2, 3 tadi dah settle langkah kedua. Untuk bahagian ketiga ni, kita langkah ketiga ni, okey, bahagian 1 tu kita lancarkan. Dah ingat? Cukup 8 baris dah ingat? Okey, alhamdulillah. Letak tepi pula lagi. Relax. Kita ambil bahagian kedua pula. Okey, dah ingat? Okey, settle. Daripada 3 tadi, 1, 2, 3, kita jadikan kepada 3 ke jadi 2 pula. 2. Okey, dah ingat 1, 2. Okey. Kemudian, sekarang baru proses penyimpanan. Okey, daripada 2 bahagian kepada 1 bahagian. Okey, baru tunggu surat. Cuma dalam proses penyimpanan ni, ada pesanan. Proses ini perlu berhati-hati dalam penjagaan tajwid. Kadang-kadang kita ni nak baca laju. Kan? Saya cakap bacaan jangan laju. Sebab apa dia akan jadi bacaan laju? Dia takut-takut, aku takut lupa. Wa asiru qaulakum aw jaharu bih innahu alim bidzati sudur ala ya'lamu. Dia takut perkataan ala ya'lamu tu dia lupa. Jangan takut, jangan takut. Kita menghafal, kita yang menghafal, kita yang membaca. Kenapa kita takut pada diri kita? Cuba kita yakin pada diri kita, yakin apa yang nak dibaca. Dan antara untuk meyakinkan bacaan kita, kena baca kuat. Tolong jangan baca lambat. Tolong jangan baca perlahan. Bila baca perlahan, dia tak confident. Baca dalam keadaan kuat. Kan? Baca dalam keadaan kuat. Okay, tak ada masalah. Silakan baca kuat. Jadi bila kita baca kuat, kita akan lebih confident apa yang kita baca. Dan kita tahu sebutan apa yang kita sebut. Kalau kita baca pelan, contoh, wa asiru qaulakum aw jaharu. Kita tahu huruf C itu huruf tha ke huruf sin atau huruf shin. Bila kita baca kuat, wa asirru. Kita dapat dengan yang baik. Ketika dalam proses penyimpanan, tolong beri tumpuan 100% sehingga menimbulkan bayangan muka surat yang dihafal. Kita nampak, ayat yang ke-13 ni start pada wa asir. Ada huruf wa, huruf alif. Yang itu pun sudah mencukupi. Kan? Contoh yang terakhir tu, sudur. Okey, perkataan sudur. Sudah mencukupi. Okey. Muka surat yang terakhir bawah sekali ada mubin. Okey. Alhamdulillah. Okey, sekiranya ada pertanyaan boleh tanyakan di ruangan komen di bawah. Boleh kan? Okey, semoga berjaya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan sharekan. Dan jangan lupa like. Okey. Dan jangan ada sekiranya ada pertanyaan boleh WhatsApp ataupun dia masuk DM IG saya ataupun Facebook saya, insya-Allah. Okey, input daripada saya. Ya, tadi sebab video ni ringkas untuk lebih padat dan lebih memahami. Sekian tak faham boleh tanya terus, jangan malu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.